Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah taala beserta dengan akhlak yang mulia. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga, anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita telah masuk ke bab yang membincangkan kekeliruan-kekeliruan dalam masalah fiqh, dalam masalah amalan, yang mana kekeliruan ini tidaklah seberat untuk difahami berbanding dengan kekeliruan-kekeliruan dalam bab yang lalu, iaitu berkaitan tentang tajuk akidah. Kita sampai ke muka surat 156, 156. Cara naik dari sujud ke rakaat yang seterusnya. Pandangan fuqaha, iaitu ahli-ahli fiqh, orang-orang yang pakar tentang hukum hakam, tentang cara merapatkan kedua-dua tangan yang disebut dalam satu riwayat hadis, iaitu seperti orang yang membuat adunan tepung, ajin. Sama ada orang Arab ataupun selalu kat tempat kita ni kedai mamak, selalu adunkan tepung untuk buat roti. Jadi kita orang Melayu ni lebih kepada nasi, so tak selalu sangat mengadun tepung itu. Tapi kalau orang Arab, orang India, biasa mereka itu makan roti. Jadi ketika mereka mengadun tepung itu, ada posisi tangan mereka yang disebut untuk kita lakukan ketika kita naik dari sujud ke rakaat seterusnya. Misalnya tadi solat subuh, setelah rakaat yang pertama kita sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, nak bangun ke rakaat yang kedua itu, macam mana posisi tangan kita? Baik, kerana kita perhati ada antara kawan-kawan kita, dia macam ini, dia macam penumbuk. Cara dia bangkit tu, dia genggam tangan dia dan dia tolak naik ke atas. Jadi ada beberapa kemungkinan, mungkin dia memang selesa macam itu, takkan dia orang main gym ke apa ke, sambil-sambil naik semayang pun ada macam elemen menguatkan tangan juga. Atau dia memang ada tahu tentang hadis Nabi SAW, iaitu dalam hadis diriwayatkan, riwayat Abu Ishaq Al-Harbi, iaitu kana ya'jinu fi salati ya'tamidu ala yadaihi idza qoma. Kana di sini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda melakukan
ta'jin di dalam solat, iaitu baginda bertekan ke atas kedua tangannya apabila baginda bangun, yakni ke rakaat yang seterusnya. Jadi dia memahami bahawa yu'jinu itu macam mengadun tepung itu kena macam itu, kena genggam tangan dia. Ini yang salah satu kemungkinan lagi, kerana dia memahami begitu. Jadi kita nak tahu yang sebenarnya macam itukah ataupun macam kita biasa buat, iaitu dengan tapak tangan. Yang mana satu yang nak ikut cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di komen hadis ini oleh Amirul Mukminin fil hadis, digelar sebagai raja orang-orang beriman dalam bab hadis, iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau memetik kalam ulama hadis yang lain, iaitu Ibn Salah. Qala Ibn Salahi fil kalami alal ajin. Ibn Salah memberi keterangan apabila membincangkan apa yang dikatakan ajin itu, seperti mengadun tepung itu. Wa amala bihadza ay al-ajni katsirun minal ajam. Jadi wa amila wa amalu bihadza, macam tak tepat baris dia. Sepatutnya wa amila, baru dia ada fa'il dia. Kalau wa amalu jadi isim, mana mudhaf ilaih dia. Mungkinlah, wallahu a'lam, mungkin baris silap. Wa amila bihadza ay al-ajni katsirun minal ajam. Ramai di kalangan orang ajam. Orang ajam ini merujuk kepada orang bukan Arab, kerana pada masa Islam berkembang, asalnya yang masuk Islam tu majoriti adalah orang Arab. Adalah misal Sayyidina Bilal bin Rabah, orang Habsyi, misalnya Sayyidina Salman, orang Parsi, tapi majoriti adalah orang Arab. Tetapi selepas itu perkembangan Islam ini meluas sehingga ramai orang-orang yang non-Arab jadi Muslim. Mereka ini disebut ajam. Jadi ramai di kalangan mereka ini beramal dengan menggenggamkan tangan ketika bangun dari sujud ke rakaat seterusnya. Lalu dikomen, wa huwa isbatu hay'atin syar'iyyatin fi sholati la ahda biha bi haditsin lam yasbut. Lam yasbut. Walau sabata lam yakun dzalika ma'nahu. Jadi komen daripada Al-Hafiz Ibn Salah adalah menggenggamkan tangan ketika akan naik dari sujud yang kedua ke rakaat seterusnya adalah menetapkan satu bentuk amalan syarak dalam solat yang tidak ada sokongan dengan hadis, dan tidak sabit. Maknanya menggenggam tangan itu tidak disokong oleh hadis. Habis tadi riwayat tadi, ada kan riwayat? Jadi dia komen lagi, walau sabata, kalaupun hadis itu memang hadis yang sahih, katakanlah let's assume lah hadis itu memang sabit begitu, lam yakun dzalika ma'nahu. Bukan maknanya menggenggam tangan macam yang diamalkan oleh kebanyakan daripada orang ajam. Tapi kita pun orang ajam, most of us bukan orang Arab. Kita tak amal macam itu. Kenapa? Sebab kita dah mengaji ikut mazhab Syafi'i. Jadi diterangkan cara bangun. Jadi yang ini orang ajam zaman itu. Tapi zaman kita ada pula orang yang buat macam itu, maka dimaksudkan oleh Ustaz Mahathir dalam kitab ini supaya ada keterangan. Mengikut Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, sekiranya hadis tersebut sahih. Jadi ini biasanya istilah yang digunakan apabila ada keraguan pada kesahihan hadis. Hadis itu tak kuat. Tetapi untuk hukum fiqh, mereka ambil kira, katakanlah memang hadis itu sahih, maka makna al-ajin itu bukan menggenggam penumbuk, tidak lebih daripada bangkit untuk berdiri dengan bersandar kepada telapak tangan. Itu maksud sebenar. Jadi Imam Nawawi kata tak apalah, kita assume lah hadis ini sahih. Kita tak payah nak tengok daripada sudut periwayatan itu, kita hanya fokus kepada makna dia. Makna dia bukan menggenggamkan tangan, tapi hanya bertekan kepada telapak tangan. Selesai.
Kan tak berat mana banding macam masa kita bincang tawassul, istighosah, mutasyabihat, muhkamat itu lagi kan berat. Dah lah kuliah subuh. Ya. Itu yang ramai pejam mata cuba menghayati maknanya tu. Yang ni ringan. Ya, dah senang dah faham. Oh macam tu cara bangun dia, macam kita duk amal selama ini. Di muka surat 158, ya, subtopik yang seterusnya. Menggerak-gerakkan jari telunjuk, bukan teluntuk, itu adalah typo. Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Tasyahud ini merujuk kepada apa yang juga kita kenali sebagai tahiyat. Jadi kan yang biasa kita amalkan, dan semalam pun alhamdulillah saya sempat berada dalam majlis ilmu dengan Syekh Dr. Ali Jumaah di Shah Alam. Hari ini akan sambung lagi. Tak jadi full day, half day saja, 9 sampai 12.45. Mungkin penganjur quite ambitious sebab bawa daripada jauh, ya. Jarang-jarang nak dapat Syekh Ali Jumaah datang ke Malaysia. Jadi diisi program tu agak penuh. Tapi bila sampai dengan umur, dengan usia, dengan cuaca, jadi mereka akan buat hari ini sekerat lagi. Semalam diceritakan tentang bab solat. Kita baca secara laju kitab yang berkat, iaitu Ihya'u Ulumuddin, kitab Imam Ghazali. Jadi sebut semalam tentang kita itu disunatkan mengisyaratkan dengan jari ketika illallah. Masa tahiyat kan kita ada tasyahud, kita ada menyebut syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itu kita disunatkan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Kalau tak buat, sah dia sembahyang. Cuma tak dapatlah fadilat melakukan perkara sunat. Cuma mungkin beberapa tahun kebelakangan ini, let's say 5 tahun, 10 tahun kebelakangan ini, kita perasan ada jemaah kita, dia tak sama. Dia tidak asyhadu alla ilaha illallah macam itu, tapi dia macam itu pula. Dia gerak-gerak. Ya, kita pun kata ini daripada mazhab mana? Ya. Lagi kita risau kalau ada kucing kat sebelah tu kan dia geram tengok. Kucing ni kadang bila dia gerak-gerak tu dia geram. Tak kisahlah yang tu. Yang penting ini kah caranya. Ada pula yang pasal macam tu, pusing. Apa yang dia pusing wallahu alam. Tapi kita tu tertanya-tanya. Bila ada tertanya-tanya itulah dimasukkan di sini supaya ada perbincangan. Apa pandangan fuqaha ahli fiqh mengenai seseorang yang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud? Jawapan dalam mazhab Syafi'i, Ustaz Mahdi masukkan pandangan mazhab Syafi'i terlebih dahulu kerana mengambil kira majoriti masyarakat Islam di Malaysia ni bermazhab Syafi'i. Sunat mengangkat jari telunjuk ketika mengucap kalimah illallah, dan terus saja diangkat, bukannya asyhadu alla ilaha illallah turun balik, tak, maintain saja sehingga bagi salam. Bukan ya, sehingga bagi salam itu untuk tahiyat akhir. Tetapi kalau untuk tahiyat awal sehingga berdiri, maintain jari itu terangkat. Kalau tahiyat akhir barulah kita maintain sehingga bagi salam. Dengan membengkokkan sedikit, tak turun tapi dibengkokkan sedikit. Seperti dalam hadis Numay Al-Khazai. Daripada Ibn Zubair katanya, ini dalil annahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bis sababati la yuharrikuha wa la yujawizu basaruhu isyaratahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cerita-cerita ni semua bertitik tolak daripada panduan umum daripada Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu itu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Siapa yang lihat Nabi SAW solat? Sahabat, bukan kita. Sahabat-sahabat Nabi yang solat dengan Nabi SAW, mereka yang lihat Nabi solat. Kita yang tak lihat ini, kita ambil daripada guru, bersambung sanad itu sampai kepada imam mazhab. Imam mazhab mengambil hingga kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat melihat daripada perlakuan dan juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika baginda salat, baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk la yuharrikuha. Baginda tidak menggerak-gerakkan. Hanya isyarat saja. Wala yujawizu basaruhu isyaratahu, dan ketika itu baginda SAW pandangan mata itu kepada jari telunjuk. Ini juga disebut oleh Syekh Dr. Ali Jumaah semalam, iaitu pandangan mata kita ni kalau ketika kita sedang berdiri atau sedang duduk, maka pandangan mata adalah ke tempat sujud. Kalau kita dalam keadaan rokok, pandangan mata adalah pada ibu jari kaki kanan. Dan kalau kita dalam keadaan sujud, pandangan mata adalah ke arah hidung. Dan kalau kita dalam keadaan tahiyat, isyarat tadi, tapi semalam tidak disebut oleh beliau, tapi disebut di sini, pandangan mata adalah pada jari. Ini semua adalah dengan tujuan kita pandang hanya satu tempat, adalah untuk membantu khusyuk. Bukan khusyuk lagi. Belum tentu kita pandang ke tempat-tempat tadi itu kita khusyuk, belum tentu. Tapi itu adalah wasilah untuk membantu kita khusyuk. Berbanding kita pandang ke sana, loh, ada sarang burung atas ni banyak. Misalnya, tengok sana pula, tengok sana. Jadi, itu lagi susah nak khusyuk. Kalau pandang ke sana kemari. Lagi pula kalau masjid yang jenis open. Kan? Macam-macam. Macam tu pula cara dia bawa motor. Jadi, kita macam-macam. Maka, memandang kepada tempat sujud, memandang kepada jari kaki, dalam pergerakan-pergerakan itu adalah usaha untuk khusyuk. Baik. Jadi, ini dalil dia. Dalil, sebab ada setengah orang dia macam seolah-olah menyangkakan ulama' bagi tahu dalam kitab-kitab fiqh macam ni cara-caranya, seolah-olah ulama' tu reka sendiri. Saya dah nak beramal ikut hadis, Ustaz. Saya tak nak ikut mazhab-mazhab. Habis kamu ingat mazhab ikut apa? Ikut Injil ke? Ikut Zabur ke? Ikut kitab Hindu ke? Yang kita kata mazhab-mazhab itu, semua ulama'-ulama' itu merujuk pada Quran dan hadis. Tetapi kenapa jadi beza-beza? Kerana ada kalanya berbeza di dalam memahami dalil. Itu merujuk pada ayat Quran pun boleh jadi beza. Padahal ayat Quran mana ada cerita sahih dhaif. Ayat Quran semua sabit mutawatir. Tapi rujuk ayat Quran pun masih ulama' boleh khilaf kerana berbeza dalam memahami. Lagi kalau rujuk hadis, ada hadis ni dikatakan sahih oleh ulama' ni, dia pakai. Ulama' ni nilai, dia kata hadis ni tak kuat. Ataupun sama-sama kata kuat, tapi berbeza pula memahami. Jadi dalam kes ini, berbeza pandangan itu kerana ada riwayat yang berbeza. Dalam riwayat Abu Daud lebih kurang sama, kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi asba'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Tapi ini tidak begitu fokus kepada tahiyat sebenarnya. Ini fokus pada doa. Ketika Nabi SAW berkhutbah, baginda tidak angkat tangan tetapi mengisyaratkan dengan jari dan tidak menggerak-gerakkan jari. Itu kurang relevan lah ya. Baik. Pendapat ulama dalam hasyiah syarah Sittin lil Alamah Ramli rahimahullah taala, beliau menerangkan, fa innahu yusannu ay yashira biha inda qawlihi illallah. Sesungguhnya sunat bahawa orang yang solat itu dia memberi isyarat dengannya, yakni dengan jari telunjuk ketika dia menyebut illallah. Wal takun man haniyatan mutawajjihatan lil qiblati wa dzalika fi tasyahhudai. Dan hendaklah jari telunjuk itu bengkok sedikit dan menghadap kiblat, ke arah kiblat, bukannya ke kiri atau ke kanan, menghadap kiblat. Dan pelakuan itu dibuat pada kedua-dua tasyahud. Kotlah orang tanya, kata nak isyarat tu tahiyat awal ke tahiyat akhir? Jawabnya dua-dua. Ya, tahiyat awal pun macam itu, tahiyat akhir juga seperti itu. Habis kita nak kawan-kawan kita gerak-gerakkan ni, adakah batal solat dia? Kan banyak kali pergerakan itu. Jadi jawabnya tidak batal. Kerana pergerakan yang kita kata 3 kali berturut-turut yang membatalkan solat, itu adalah pergerakan yang dilakukan oleh anggota yang besar. Misalnya kita gerak dengan tangan macam itu
itu boleh bawa batal. Tapi jari adalah anggota yang kecil. So itu petua lah kalau kita nak garu gatal. Dalam sembahyang pun boleh garu gatal. Habis dah ada kalau gatal. Bukan kita sengaja nak menggatal dalam solat. Dah gatal. Jadi kita garu. Dia tak khusyuk lah Ustaz. Habis kalau tak garu, khusyuk lah. Kan? Jadi nak hilangkan gatal itu, garu. Tapi kalau kita garu, sedap lah. Batal lah. Jadi caranya kita pergi kat tempat yang gatal itu, letak tangan baru sekali. Dan kita garu lah dengan jari. Dengan jari ni banyak kali pun dia tidak ambil kira. Selesai, kita gerak balik. Itu tidak jadilah pergerakan yang membatalkan solat. Gatal ni jangan main Kadang garu tu sampai menggelupas pun ada. Yang eczema semua tu kan. Tutup dengan meraihkan jangan pergerakan yang banyak lah. Macam tu batal. Pelan-pelan ambil, ingat phone kat mana ambil, tutup. Apa tujuan? Supaya tidak mengganggu. Sepatutnya tutup awal lagi. Tapi biasalah manusia ni kadang kelam kabut lupa. Lupa nak off, lupa nak silent. Dah elok semayang, kawan pula call banyak kali pula tu. Lagu ringtone pun satu macam pula. K-pop apa semua kan. Jadi malu juga dah sah depan. Tutuplah, mengganggu. Tapi pergerakan tu. Tapi jangan macam zaman dulu ada yang angkat solat. Bercakap tu dah batal lah. Sekarang orang sebab benda baru, jadi kadang-kadang tak ada hukum yang jelas. Kan? Ada tak kita jumpa dalam kitab fiqh? Apa yang perlu dilakukan oleh orang solat sehingga handphonenya berbunyi ketika solat? Kan tak ada. Kitab-kitab fiqh zaman dulu. Sama juga imam sekarang kan buat bid'ah. Tapi bid'ah itu hasanah. Kalau ikut sunnah, sebelum solat, imam memperingatkan supaya memenuhi saf, kan? Merapatkan saf, meluruskan saf. Ini sunnah. Tetapi imam kita buat bid'ah, ditambah lagi. Minta para jemaah padamkan atau silentkan phone tuan-tuan. Mana ada zaman Nabi macam itu? Tapi kan maksud dia sama. Maksud dia adalah supaya solat tidak terganggu dengan bunyi-bunyi yang boleh mengganggu. Jadi walaupun tidak berlaku pesanan sedemikian, dan logiklah tidak berlaku di zaman Nabi SAW kerana tidak wujud handphone, tetapi tujuan menjaga solat daripada terganggu itu sejak daripada zaman Nabi SAW disuruh. Bahkan ada yang di kalangan salaf yang menjual kebun dia kerana ketika solat dia terganggu dengan pemandangan yang ada di kebun tu. Macam ini punya dunia, aku jual je lah. Itu yang dilakukan oleh sebahagian salafus soleh. Baik. Jadi diterangkan di sini sunat kita menggerakkan. Jadi kalau kita mengisyaratkan, tapi kalau menggerak-gerakkan itu makruh. Kerana itu perbuatan yang sia-sia, dan kalau dilakukan dengan niat main-main itu berdosa. Bermain-main dengan solat itu bahkan boleh membawa kepada murtad kerana istihza' dengan amalan agama dan hilang khusyuk. Kadang-kadang yang gerak ni bukan hilang khusyuk orang yang gerak saja, orang sebelah pun hilang khusyuk. Isteri kampung lah aku tengok dia gerak-gerak kan. Tapi kita tak tahu hukum dia. Tapi mana tahu Ustaz tu kod mazhab lain ke? Tadi terang mazhab Syafi'i, mana tahu yang gerak-gerak tu mazhab lain ke? Cuba lihat di muka surat 160. Apa pendapat mazhab lain? Mazhab Hanafi, jari jemari semuanya dilepaskan, tidak perlu digenggam ketika membaca tasyahud. Kita start baca saja, terus kita tarik supaya jadi genggaman. Kan pasal kita bangkit daripada sujud, tangan kita masih terbuka lagi. Bila kita nak start genggam sebelah ni, sebelah kanan, bila kita start baca At-tahiyat tu kita genggam. Tapi Hanafi tak. Hanafi dia lepas saja. Masa tahiyat pun tak genggam. Tapi angkat juga, iaitu ketika mengucap kata nafi dalam kalimah syahadah, iaitu la. Jadi beza isyarat-isyarat, tapi kita masa illallah. Mazhab Hanafi masa la ilaha illallah tu angkat jari. Sementara mazhab Maliki, yang setengah orang dia kata yang gerak-gerak tu adalah mazhab Maliki. Jadi kami ikut mazhab Maliki.
Cuba lihat mazhab Maliki, jari jemari digenggam selain jari telunjuk. So sama macam mazhab Syafi'i. Selain daripada jari telunjuk dari ibu jari, jari telunjuk digerakkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Jadi bukan macam ini, tapi pelan-pelan kanan dan kiri. Ini mazhab Malik. Kemudian mazhab Hambali, jari telunjuk diangkat setiap kali mengucapkan lafaz jalalah. Bila sebut Allah akan diisyaratkan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Dia sebut Allah kan. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Dia sebut Allah. Setiap kali nama Allah disebut, jari itu diisyaratkan. Ini cara yang sedikit sebanyak berbeza antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Tapi setakat yang diterangkan ini, tak ada mazhab yang kata gerak-gerak macam itu. Itu kemungkinan kepahaman daripada Syekh Nasiruddin Al-Albani ketika beliau menyusun sifat solat Nabi yang sahih. Jadi beliau jumpa riwayat yang beliau memahami bahawa maksudnya menggerak-gerakkan jari. Jadi di komen di sini sepakat, ittifaq umat memperakui ketokohan para imam mazhab yang empat dari segi ilmu dan kefahaman mereka dalam agama. Kalau kita fikir logik, takkanlah empat-empat mazhab tak ada satu pun yang faham hadis mengatakan menggerak-gerakkan macam itu selepas 1400 tahun lebih dengan lahirnya Syekh Al-Albani, barulah umat tahu cara solat yang tepat. Itu kan kita fikir biar betul kan. Dah ribuan tahun 1000 tahun, 400 tahun lebih umat Islam solat empat-empat mazhab, tak ada yang kata macam itu. Jadi ta'ammalu, jangan salah baca ikut bahasa Melayu. Takutlah apa Ustaz Mahdi kata tak malu. Tak malu kan, bukan. Ini bahasa Arab. Ta'ammal maknanya memerhatikan. Ta'ammalu maknanya perhati elok-elok, fikir elok-elok. Dengan keilmuan tokoh-tokoh empat mazhab ini, tak ada satu orang pun yang mengatakan menggerak-gerakkan jari telunjuk tu ke atas ke bawah tu, tak ada. Habis macam mana pula yang riwayat yang menunjukkan kata ada tu? Hadis ini adalah riwayat Wa'il bin Hajar yang menyebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua-dua tangannya ketika tasyahud, kemudian dia, yakni Wa'il perawi berkata, summa rafa'a sallallahu alaihi wasallam asba'ahu fa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian Nabi sallam mengangkat jari telunjuk baginda, lalu aku melihat baginda menggerakkannya, iaitu isyarat berdoa dengan menggerakkan jari. Jadi komentar tentang hadis. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dari segi kualiti perawi, sambung sanad tak ada masalah. Melainkan lafaz yuharrikuha tu dia ada dalam satu hadis saja, dalam satu riwayat saja. Riwayat yang lain tak ada. Ini diambil kira dalam menetapkan hukum, para ulama ambil kira. Kenapa riwayat ini satu saja? Riwayat lain tak ada pula sebut tentang menggerakkan jari ini. Hanya Zaidah bin Qudamah yang meriwayatkan begitu. Tapi Zaidah bin Qudamah ni kan beliau perawi yang siqah. Beliau bukannya perawi yang dhaif. Betul. Tetapi tambahan beliau itu menyalahi lebih dari 11 orang perawi yang siqah yang lain. Sama-sama siqah, 1 lawan 11. Maka kita lebih confident dengan 11 orang yang meriwayatkan tanpa ada lafaz yuharrikuha. Maka riwayat itu menjadi syaz. Kalau terjemahannya syaz ni ganjil. Jadi dari segi istilahnya tadilah, bukan hadis dhaif tidak, tetapi riwayat siqah bercanggah dengan riwayat perawi-perawi siqah yang lain. Jadi daripada sudut itu ada keraguan. Dan riwayat syaz secara umum tidak diambil sebagai hujjah. Bahkan hadis Wa'il ini ada seolah-olahnya ada ta'arud, maksudnya ada contradiction dengan hadis Ibn Zubair. Jadi ini memberitahu kata menggerakkan, tapi tak ada dalam riwayat perawi yang lain. Yang kedua, memang head on dengan riwayat yang satu lagi yang disebut la yuharrikuha.
Nabi tidak menggerakkannya. Memang disebut secara jelas. Jadi mengikut ulama usul, jika ada riwayat yang menyebut ada dibuat dan satu riwayat lagi menyebutkan tidak dibuat, maka riwayat yang menyebutkan ada dibuat hendaklah didahulukan, yakni diambil. Ini Ustaz Mahdi kena jelaskan, sebab kalau tak macam tak kena. Kaedahnya adalah bila berlaku contradiction, apparent contradiction antara dua dalil, maka yuqaddamu al-musbit 'ala an-nafi. Didahulukan, diberi prioriti kepada dalil yang menetapkan berbanding dengan dalil yang menafikan. Kenapa? Jadi ulama di Malaysia sangat halus dalam menetapkan kaedah itu adalah kerana yang menetapkan itu dia ada ilmu tentang perkara itu. Yang menafikan dia tak tahu. Maka yang ada lebih ilmu didahulukan berbanding dengan yang tak ada ilmu. Kita ambil contoh mudahlah ya. Misalnya ada satu orang jemaah kita. Orang panggil dia Haji Mat misalnya kan. Jadi orang tanya, kuliah subuh pagi tadi Haji Mat ada hadir tak? Seorang kata tak ada. Ya. Seorang lagi kata ada, duduk sebelah tadi. So yang tak ada tu mungkin dia tak nampak. Mungkin dia tak perasan, bukan dia berbohong. Ya, memang dia tak nampak Haji Mat, dia kata tak ada. Kalau dia setakat itu saja, okeylah kita terimalah Haji Mat tak ada. Tapi ada seorang dia kata, ada je kat sebelah saya. Ya, siap berdengkur lagi. Ya, misal kata. Jadi, kita nak percaya yang kata tak ada ke yang kata ada? Yang kata ada tu kan dia ada kelebihan, dia tahu, dia positifly nampak. Maka kita dahulukan yang mengatakan ada berbanding dengan yang mengatakan tidak ada. Sebab yang kata ada tu dia ada knowledge, yang tak ada pada yang mengatakan tak ada. Jadi kalau kita lihat sebentar lalu, seolah-olah kita kena dahulukan yang mengatakan Nabi SAW menggerakkan. Sebab dia menetapkan Nabi menggerakkan. Yang tidak mengatakan menggerakkan mungkin dia tak tahu, dia tak perasan. Kalau kita lihat sebentar lalu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Kerana dalam riwayat Ibn Zubair, bukan setakat Ibn Zubair radhiyallahu anhu tidak sebut tentang Nabi gerakkan jari, bukan setakat itu. Bahkan secara positif beliau mengatakan la yuharrikuha. Baginda SAW mengisyaratkan tanpa menggerakkan jari. Maknanya beliau tahu bahawa Nabi SAW hanya isyarat tapi tidak gerak-gerakkan jari. Jadi sekurang-kurangnya sama-sama menetapkan. Bukan satu menetapkan, satu menafikan, tidak. Satu menetapkan bahawa Nabi SAW menggerakkan jari, satu lagi menetapkan bahawa Nabi SAW tidak menggerakkan jari. Jadi sama-sama kuat. Bila sama-sama kuat macam itu, yang lebih aula adalah reconcile. Dia panggil taufik. Kod dua-dua tu betul. Kan lebih baik. I'malu dalilaini khairun min ihmali ahadihima. Beramal dengan kedua-dua dalil itu lebih bagus daripada terpaksa gugurkan salah satu. Okey, memang nampak secara sebentar lalu macam bercanggah. Tapi boleh jadi tak? Yang dimaksudkan dengan yuharrikuha itu hanya sekali. Ini kan tahrik juga. Jadi masih boleh dipertemukan dengan hadis yang mengatakan Nabi SAW mengisyaratkan, yang ini diriwayatkan oleh perawi yang satu lagi menggerakkan, tanpa baginda menggerak-gerakkan, maknanya tidaklah berterusan menggerakkan, tidak. Jadi oleh kerana masih boleh ditaufikkan, direkonsilkan, kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, ya, ulama hadis, ihtimal yang dimaksudkan dengan menggerakkan jari, mana ada kemungkinan ialah memberi isyarat, sama macam hadis Ibn Zubair juga, bukan bermaksud berulang-ulang menggerak-gerakkannya. Jadi ini huraian daripada para alim ulama. Tapi kita masyarakat awam ni, kita secara mudah dan logiknya, kalau sudah keempat-empat mazhab tak ada yang berfatwa macam itu, kenapa kita nak keluar dari kesepakatan mereka dan buat cara solat yang berbeza daripada solat umat Islam semenjak 1400 tahun lebih yang lalu, semata-mata kerana ada pandangan yang berbeza di zaman kita. Tak perlu, ya. Baik. Dah hujan ni. Ya. Dah hujan, nak balik pun belum lagi.
Nak breakfast dah siap ke belum? Kita ambil satu lagi topik, boleh? Topik ini sebenarnya kebanyakan orang tak keliru pun. Kenapa? Memang diamalkan, iaitu menyapu muka selepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cara bagi salam yang seeloknya adalah Assalamualaikum, kita masih menghadap kiblat. Warahmatullah, baru kita palingkan muka. Dada tidak, muka saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Automatik kan kita sapu. Kebanyakan daripada kita sapu. Kenapa? Kerana dalam mazhab kita sunat. Jadi kata-kata ustaz-ustaz kita ajar, lepas bagi salam, sunat sapu muka. Lalu ada kawan-kawan kita kata sebenarnya tak betul. Sapu muka lepas solat tu bid'ah. Jangan buat. Jadi kadang-kadang sampai mereka tengok, oh, orang ni buat bid'ah. Sebab sapu muka lepas salam. Apa cerita? Baik, Ibn Sunni menyebutkan dalam A'malul Yaum wal Lailah, amalan-amalan pada waktu siang dan malam, bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna summa qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Adalah Nabi SAW apabila baginda selesai daripada salat, yang dibagi salam, baginda menyapu dahinya dengan tangan kanan sambil mengucapkan, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah selain Allah, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Ya Allah, hilangkanlah daripadaku segala kegundahan dan kedukaan. Jadi ini yang menjadi dalil kenapa ulama kita katakan sunat. Sebab ada riwayat menunjukkan Nabi SAW buat. Lalu ada orang komplain, kata dia ini hadis tak kuat. Kemudian dia kata kalaupun Nabi SAW sapu tu sebab nak sapu pasir. Zaman dulu kan bukan macam zaman kita, kapet. Bila sujud tu ada pasir. Jadi bila Nabi SAW tu, Nabi SAW sapu. Pertama, kalaupun hadis ini tidak kuat, ulama ada cara mereka untuk mengatakan sunat tak sunat. Hadis yang tak kuat ini bukan hadis palsu. Hanya dhaif saja. Bila dhaif, kita dah belajar dalam bab yang keempat dahulu, hadis dhaif ini bukan berarti hadis itu tak sabit daripada Nabi. Masih ada kemungkinan ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beza sahih dengan dhaif? Kedua-duanya itu tidak yakin daripada Nabi SAW. Yang yakin daripada Nabi SAW itu mutawatir. Mutawatir itu perawi ramai, tak mungkin seramai itu tersilap. Kalau hadis ahad, seorang dua orang perawi mungkin terlupa, mungkin tersilap. Makanya ada keraguan. Bila ada keraguan, itulah ulama mengkaji dengan lebih detail. Tengok pada kualiti perawi, tengok sanad dia bersambung ke terputus. Bila kualiti perawi bagus, sanad bersambung, kemungkinan besar itu hadis Nabi SAW diistilahkan sahih. Jadi sebab itu kita wajib beramal dengan hadis sahih. Kerana kemungkinan besar memang Nabi kata. Dalam beramal kita pakai ghalabatuz zon, berat sangkaan. Jangan pula kata, oh hadis sahih ni ada keraguan daripada Nabi SAW yang kita tak beramal. Bukan, keraguan itu kecil. Kemungkinan besar memang Nabi kata. Bila hadis dhaif, mungkin perawinya itu ada masalah, lupa dan sebagainya, ataupun sanad tu ada terputus di mana tak disebut nama perawi dia. Maka adakah itu daripada Nabi SAW? Boleh jadi, tapi kemungkinan tu tak besar. Tak macam hadis sahih. Masih ada kemungkinan. Bila masih ada kemungkinan, maka ihtimal itulah menyebabkan ulama kata sunat. Supaya kalau betul Nabi SAW buat, maka kamu dapat pahala ikut sunnah Nabi. Kalaulah takdirlah sebenarnya memang silap riwayatnya, Nabi tak ada pun sapu muka macam itu lepas solat, berarti benda itu kan lepas solat, bukan dalam solat. Lepas solat ni kan bebas kamu nak buat apa. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pegang telinga. Mana dalil pegang telinga lepas bagi salam? Tak ada lah. Tapi aku dah lepas solat. Bahkan ada satu amalan yang kerap diamalkan zaman kita sekarang ni, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cek WhatsApp.
ada appointment, ada apa. Dia memang tak ada dalil. Tak perlu dalil. Sebab lepas solat. Ya, kita nak betul-betul dalil ni dalam solat. Solat ni kan habis dengan bagi salam. Jadi daripada kita buat benda yang langsung tak ada dalil lepas solat, maka lebih cermat kita melakukan sesuatu yang ada dalil walaupun tak buat. Itu pertimbangan para fuqaha. Orang yang tak faham teknik istinbat hukum, dia asal dhaif. Tak pakai, dhaif tak pakai. Bukan macam itu. Oleh kerana ini perbuatan lepas solat masih ada kemungkinan Nabi SAW buat, maka cuba lihat dalam Bughatul Mustashhidin dinyatakan Rawa Ibnu Mansurin anna Rasulullah sallallahu kana idza qada salatahu masaha jabhatahu bi kaffil yumna thumma amarraha ala wajhihi hatta ya'tiya biha ala lihiyatihi syarifati. Jadi kalau semata-mata kerana habuk itu hanya kemungkinan. Jadi kamu tidak boleh nak memaksa orang percaya macam kamu faham. Sapu itu bukan kerana sunat, hanya kerana nak buang pasir. Ya, itu satu kemungkinan. Tapi tidak boleh dipaksakan bahawa itu mesti kemungkinan itu satu saja. Kalau tidak, ada doa dia. Adalah Nabi SAW selesai solat bagi dia menyapu ya, ke dahi baginda ataupun wajah baginda dengan tangan baginda kanan, tangan kanan baginda. Lalu baginda lalukan sehingga sampai ke janggut baginda yang mulia. Dan baginda bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati rahmanir rahim. Allahumma adhhib annil hamma wal hazan wal ghamma. Allahumma bihamdika saraftu fa bi dhanbi i'taraftu. A'udzubika min syarri ma. Ini panjanglah ya. Wa a'udzubika min jahdil bala'id dunya wa adzabil akhirah. Jadi kalaupun dia kata saya tak nak buat dah sebab bagi saya hadis itu tak kuat, jangan sampai bid'ah sesatkan ya, orang yang beramal dengan pandangan para ulama setelah menilai ya, riwayat yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Next insya-Allah di muka surat 164 iaitu berwirid lepas solat ya. Berwirid lepas solat ni saya perhatikan di dalam masyarakat kita tak ada isu sangat. Ramai yang lepas solat wirid sekali dengan imam dan sebagainya, tapi ada dalam masyarakat orang yang mengatakan wirid beramai-ramai lepas solat itu bid'ah, zikir nyaring bid'ah dan sebagainya. Itu akan kita lihat dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Boleh ya? Kita berhenti setakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama tarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.